Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizana. Seperti korang nampak, dekat depan aku sekarang ni ada iPhone 12 Pro dan juga ada iPhone 12. Aku ada warna hijau, warna merah dan juga warna baru iaitu warna Pacific Blue. Dan aku pasti warna Pacific Blue ni adalah warna yang ramai gila akan beli, sebab inilah yang membezakan antara iPhone 12 Pro dan juga iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro ada warna hijau tu kan. So warna hijau tu sebenarnya cantik juga, tapi untuk warna Pacific Blue ni, nanti aku akan tunjuk kat korang macam mana dia punya warna, dia punya texture. Dan juga untuk iPhone 12 ni, so aku juga ada iPhone 11 dan juga ada sebiji lagi iPhone 11 Pro untuk aku nak bandingkan nanti macam mana dia punya reka bentuk, apa perbezaan dia, dan sedikit aku kongsikan untuk korang dalam video kali ni. So ini dia iPhone 12 berwarna red dan juga berwarna green. Dan korang tengok kotak ada sekarang ni memang nipis gila kot berbanding dengan kotak iPhone yang sebelum ni, disebabkan oleh ialah dia tak bagi earpods dan juga dah tak bagi power brick dalam kotak jualan demi untuk menjimatkan kos dan juga nak jual dengan harga yang macam lebih tinggi sebenarnya pada iPhone 11. Untuk iPhone 12 ni harga dia kalau nak bandingkan, ya sebab dia gunakan skrin jenis OLED dan juga ada rangkaian 5G. Malangnya untuk Malaysia rangkaian 5G tak rasmi lagi, so tak fully utilize pun untuk 5G dia. Dia nak selamatkan environment dan itulah purpose of tak ada benda tu kan. Lalu kita tengok dulu warna merah ni. Okay, aku dah buka sikit plastik tadi, so aku just buka kotak dia sekarang. Nothing. Aku rasa macam nothing impress sangat lah untuk dia punya kotak. But apa yang paling impress sekali adalah dia punya warna dan juga dia punya feel untuk pegang iPhone ni sendiri. Memang nostalgia gila babe. Rasa macam pegang iPhone 5S tapi versi yang lebih besar bagi aku. Feel dia, bahagian frame dia adalah jenis matte finish yang smooth. Dia tak kesat sangat, matte finish dia memang sedap dan feel premium. Belakang dia adalah jenis glass yang lebih tahan. Aku difahamkan untuk bahagian skrin dia menggunakan ceramic shield, which is ceramic shield Apple claim yang ketahanan tu jauh lebih bagus lah berbanding dengan kebanyakan smartphone sekarang ni. And dalam kotak ni very simple lah, memang very simple. Korang just dapat kabel jenis USB-C to lightning cable. So untuk iPhone 11 sebelum ni just dapat power brick 5W saja dengan lightning cable yang very basic. But this one is another upgrade lah in terms of cable, but there's no earpods ataupun power brick. And dapat manual book yang very small. Dia dah minimiskan gila. So inilah salah satu cara Apple meminimumkan dia punya penggunaan kertas. So dia letak macam ni je, kotak kecil je, ada wrap produk dan juga ada stiker. Dulu dia bagi 2 stiker tapi sekarang dia bagi 1 stiker je. So memang dia minimiskan lah in terms of benda-benda macam ni kan. Sekarang ni aku nak buka warna green pula. Alright, warna green ni aku rasa warna yang cun juga sebenarnya kalau nak bandingkan dengan warna red ataupun warna dia punya warna biru tu kan. Sebab warna biru dia tu aku nampak macam terlalu pekat sangat lah dan terlalu tak tahu nak cakap macam mana. Macam warna red better lah. So ni warna green. Warna green pun cantik. Dia warna green yang jenis pastel lah. Dia agak cair warna dia, but aku tak sure sama ada korang suka atau tidak. Tapi bagi aku warna dia agak cantik dan menarik. Feel dia memang sangat-sangat solid untuk kedua warna ni. Bukan warna lah, rekaan dia. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 11 yang aku tengah pakai sekarang ni, dia punya warna memang sangat-sangat berbeza. Korang boleh nampak warna red product yang ada pada iPhone 11 ni memang sangat-sangat pekat. Dia macam dark red dah. Tapi untuk iPhone 12, warna dia dah dipastelkan, dicairkan sikit lah. Dia macam nak ke warna orange yang cair. Dia lebih kurang macam tu warna red dia. Tapi dia punya frame pun dah cair juga warna dia. So dia punya feel pun berbeza sebenarnya untuk dia punya frame. So ini curve dan ini flat, berkotak. Honestly memang aku suka rekaan yang ada pada iPhone 12 ni punya feel. So dia lagi solid, dia lagi rasa premium, dia lagi rasa sedap dekat tangan. Kalau nak bandingkan dengan curve, dia macam tak tahu macam mana, tapi lagi sedap lah iPhone 12. Dan kalau korang tengok betul-betul size dia, sekejap tak tepi dulu. Memang saiz untuk iPhone 12 ni lagi kecil sebenarnya berbanding dengan iPhone 11, walaupun iPhone 12 ni menggunakan size screen yang sama macam iPhone 11, which is menggunakan 6.1 inci juga. So 6.1 inci dia adalah jenis OLED, bukannya LCD lagi. So itu apa yang aku suka dengan upgrade yang Apple letakkan pada iPhone 12 ni. And aku difahamkan juga dia punya bezel memang lagi nipis berbanding dengan iPhone 11. So dia menggunakan Super Retina XDR, which is korang akan dapat pengalaman skrin memang sangat-sangat cantik. Dia punya skrin memang flat lah.
dia bukan curve. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 11 ni, dia punya screen adalah ada macam curve yang membuatkan rasa macam tapi untuk iPhone 12 ni, dia punya screen adalah jenis flat je. So memang cantik dia punya cutting, and aku rasa there's no issue lah kalau korang nak gunakan tempered glass jenis full lepas ni untuk iPhone 12 ni. Aku difahamkan untuk bateri dia dah downgrade lah berbanding dengan iPhone 11. So itu antara kekurangan yang ada pada iPhone 12 ni. Tapi in terms of camera, ya inilah aku rasa sedikit upgrade lah. So dia ada ultra wide yang dah di-improve sikit, and then dia juga ada rakaman video HDR dan pelbagai lagi improvement yang ada pada iPhone 12 ni, macam 5G, screen jenis OLED. Itu yang aku paling suka lah, screen jenis OLED kan. Alright, sekarang ni aku akan go through kepada iPhone 12 Pro pula. Sama juga nipis macam iPhone 12 tadi. So sama juga tak ada charger brick dan juga tak ada earpods. Sama juga dapat MacBook yang nipis dan kecil macam ni. Dan sama juga dapat satu logo stiker Apple. Ini dia iPhone 12 Pro yang berwarna Pacific Blue yang mungkin akan menjadi kegemaran ramai. Cita rasa masing-masing, ada yang suka warna grey, ada yang suka warna silver dia, dan juga ada yang suka warna gold. Tapi bagi aku, memang aku all the way pilih yang Pacific Blue ni lah. Sebab dia punya matte finish memang sangat-sangat feel, sangat-sangat cantik. Warna dia memang rasa mahal gila lah smartphone ni. And untuk bahagian frame dia ni adalah jenis glossy, tapi aku lebih prefer lah texture yang ada pada iPhone 12 ni yang jenis matte finish macam ni. Tapi aku rasa untuk korang nak beli sebuah iPhone, mungkin korang akan gunakan casing lah. Korang tak akan gunakan naked macam ni. Sayang gila kot. Unless kalau korang betul-betul berduit, mungkin korang akan gunakan naked macam ni. Tapi yelah, sayang jugalah kalau gunakan casing kan, sebab kita tak dapat fully appreciate the design of the iPhone ni sendiri kan. Cuma yalah, kalau korang pernah gunakan iPhone 5S ataupun korang still gunakan iPhone 5S, kalau korang upgrade ke iPhone 12, memang korang akan rasa feel yang sama, cuma size yang besar sahaja. Kalau korang tengok antara frame yang ada pada iPhone 12 Pro dan juga 11 Pro Max, dia punya shining lebih kurang je sebenarnya. So untuk Pacific Blue ni, of course lah, dia ikut warna biru-biru sedikit. Untuk 11 Pro Max ni, dia ikut warna midnight green yang ada pada 11 Pro Max lah. And pada bahagian belakang, korang jangan tanya aku kenapa lah kalau bahagian belakang 11 Pro Max aku macam ni. Ini panjang cerita dia lah untuk back panel ni. Tapi untuk feel dia bagi aku sama je untuk 12 Pro dan juga 11 Pro Max. Matte finish dia memang sama. Bahagian logo Apple pun memang sama. Dia punya feel. Dia punya size camera bar memang besar sedikit berbanding dengan 11 Pro yang korang boleh nampak sekarang ni. So dia agak berbeza dari segi camera bump kamera kat situ. Mungkin disebabkan oleh dia ada improvement sikit, and then ada penambahan satu LiDAR sensor yang ada pada bahagian bawah ni, macam korang boleh tengok. Tujuan utama LiDAR sensor yang ada pada iPhone 12 Pro ni adalah dia untuk mencantikkan satu objek tu lagi pada low light situation. So kalau kurang cahaya ataupun gelap, so iPhone 12 Pro akan ambil gambar dengan lebih sharp sedikit lah berbanding dengan tak ada LiDAR sensor. Dan juga purpose dia untuk augmented reality ataupun dia punya short term dia AR, untuk macam kita nak imagine something yang ada kat situ, kita just gunakan LiDAR sensor ni saja menggunakan aplikasi yang ada yang korang boleh download dekat App Store. So fungsi ni dah ada dekat iPad Pro yang sebelum ni, yang baru-baru ni 2020 punya. So dia lebih kurang je lah function dia. Tapi untuk 12 Pro ni dia lebih sedikit in terms of function kamera lah. So aku rasa kegunaan dia lebih kepada orang yang suka ambil gambar time malam ke, ataupun nak bagi fokus yang lebih pada satu subjek ataupun objek lah. Dan bahagian lain untuk kamera yang ada pada iPhone 12 Pro ni, upgrade dia macam Smart HDR 3 dan juga ada video recording HDR, Dolby Atmos, dan pelbagai lagi upgrade yang aku rasa mungkin korang akan suka. Dia juga ada deep vision kat semua sensor dia, depan, belakang. Tapi untuk iPhone 11 Pro Max ni, dia punya deep vision hanyalah pada kamera utama dia saja. Kamera selfie dia tak ada deep vision. Dan juga yang paling istimewa sekali untuk iPhone 12 Pro ni adalah dia punya fungsi Pro RAW. So Pro RAW tu aku tak rasa pengguna biasa akan guna. Aku rasa professional fotografer je yang mungkin akan suka dengan fungsi tu. Untuk notch dia bagi aku macam lebih kurang je dia punya size notch dia, and size untuk dia punya front facing speaker pun lebih kurang sama saja. Dia punya bezel pun tak adalah terlalu nipis sangat tau, tapi agak nipis sedikit lah. Dia cuma membuatkan bezel yang ada pada 12 Pro ni obvious disebabkan oleh dia punya screen flat lah bagi aku. So kalau screen dia curve sedikit macam ni, mungkin korang tak perasan sangat yang Apple sebenarnya dia minimizekan sedikit bezel yang ada pada 12 Pro ni.
So itu antara perbezaan dan persamaan yang ada pada kedua-dua iPhone 11 Pro Max dan juga iPhone 12 Pro. Dan kalau korang boleh tengok untuk bahagian sisi dia ni still ada kedudukan power button yang sama, cuma perbezaan sedikit adalah SIM slot dia untuk 11 Pro Max pada bahagian kanan, tapi SIM slot yang ada pada iPhone 12 Pro pada bahagian kiri bawah ni. So itulah antara perbezaan dan persamaan dia. So still ada button volume dan juga button untuk silent kat bahagian tepi ni. Sama juga ada speaker pada bahagian bawah ni, stereo speaker atas dan bawah. Tapi kalau korang boleh tengok betul-betul untuk bahagian mikrofon yang ada pada 11 Pro Max, dia ada 4 lubang, tapi untuk iPhone 12 Pro ada 3 lubang sahaja. Dan ada line yang sama untuk antena. Pada bahagian atas sama juga ada line antena. Pada bahagian belakang broken heart. Dan kalau nak bandingkan dengan saiz yang ada pada iPhone 11 ni, memang korang boleh nampak yang saiz untuk iPhone 12 Pro ni kecil sedikit. 12 pun sama kecil sikit, walaupun dia punya saiz 61 inci disebabkan oleh dia punya screen bezel yang lebih nipis sedikit dan juga rekaan yang jenis berkotak lah. So aku memang lebih prefer rekaan macam ni berbanding dengan rekaan yang ada pada iPhone 11 ni. Mungkin aku dah bosan kot dengan rekaan curve macam ni, sebab ialah daripada iPhone 6, iPhone CS, 7, iPhone 8, iPhone 10, 10s, 11. So kembalikan balik rekaan ni pada iPhone 12. Ok, sekarang ni aku nak test ambil gambar menggunakan iPhone 12 Pro. Macam mana dia punya kualiti gambar. Sedikit saja aku akan tunjuk kat korang hasil gambar dia. Alright, ini kamera biasa, kamera ultra wide dia, telephoto portrait mode. Kita try. Ok, kamera selfie, foto biasa selfie. Nice. Sekarang ni aku akan cuba pula iPhone 12. First foto biasa, ultra wide, kamera portrait pula, selfie portrait, dan foto. So guys, aku rasa itu saja untuk aku punya first impression dan juga unboxing experience untuk iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12. Kalau korang nak beli iPhone 12 series ni ataupun iPhone yang lain, korang boleh dapatkan dekat iPhone Wanted. Aku akan letak link dekat bahagian description. Highly recommend untuk korang nak beli iPhone ataupun phone-phone lain. Korang boleh just tanya diorang je. Diorang akan bagi kualiti terbaik dan harga terbaik untuk korang. Just mention lah Fast Channel. InsyaAllah dapat harga best price lagi kan. So itu saja untuk video kali ni, dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Like, komen dan share video ni. Subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.